Bacakan surah Baqarah supaya syaitan tak duduk dalam tu. Ini dalam kilang nyanyi je, berjoget syaitan tu. Tapi orang kita kalau dalam kilang pun pasal mengaji, takut orang datang tanya ada orang meninggal ke, kata dia. Standard lah kita kan, kedua kahwin pasang orang mengaji, confuse yang datang tu kan, orang kita kan gitu kan. Cuba kedua kahwin pasang mengaji, lepas Syuraim Sudais, sambung Ma'ikli, sambung Jibril, sambung, maknanya orang rasa ada orang meninggal ni, tak jadi kenduri kan, nampak ni. Sebab orang kita tak boleh, di Quran ni kira meninggal, mati Quran. Kalau hidup, menyanyi je lah kerja kita. Sebab itu Nabi pesan Nabi kata, rumah yang tidak dibacakan surah Baqarah, betul baca. Kita kilang kita pun, dia syaitan ni tuan-tuan, bukan makna syaitan tu duduk di situ, termasuklah syaitan yang dihantar. Kadang kita meniaga ni, maklum sajalah. Itu kena bacakan Baqarah. Kalau boleh pasang speaker pun ada, pasangkan Baqarah, biar habis satu hari mengaji Baqarah tu. Jadi kalau yang bekerja tu pun syaitan, mudah-mudahan dia pun lari. Ustaz ni macam mengatakan ni, tak maknanya. Mangkah orang celaka Ustaz ni, kata dia. Aku duduk dengan ceramah pun dah mujur, kata dia. Ni Nabi pesan. Betul rumah kita baik, tapi secara umumnya Nabi nak bagi tahu supaya dibacakan Al-Quran di dalam rumah. Sebab itu kalau rumah tadi dibacakan Al-Quran, makna rumah tu tak jadilah status dia seperti kubur. Kerana kubur ni dia bukan tempat yang mulia, bukan tempat, maksudnya bukan tempat seperti masjid, tidak. Sebab itu makna rumah yang dibacakan dengan ayat Quran, yang ada ibadah dalam dia, maka rumah ni akan diberkati. Itu maksud dia, syaitan tak ada. Syaitan tak duduk di situ. Pasal rumah itu dibacakan dengan ayat Quran, artinya ada ibadah di situ. Sebab itu saya sebenarnya saya kata antara lah tuan-tuan ni, yang di Johor ni pun maknanya Haji Solution ni antaranya lah. Kalau di Kuala Lumpur pun banyak. Bagus saya dengar kata buat program kuliah di sini, ini turun barakahnya. Tu kalau di Kuala Lumpur tuan, rumah orang berebut nak buat kuliah di rumah. Lepas tu ada satu orang kaya dulu, dia lama dah saya tak jumpa dia. Dia nak beli rumah banglo besar. Hall dia saja boleh masuk lebih kurang 200 orang. Besar semua hall dia. Tujuan nak beli supaya boleh buat kuliah dalam rumah tu. Nampak? Sebab orang tahu barakah tadi, keberkatan. Ada satu tempat kuliah muslimat, bergaduh-gaduh. Bukan bergaduh pasal apa, tak, bergaduh pasal masing-masing nak supaya kuliah buat di rumah dia. Dia kata, kak dah selalu sangat buat kat rumah kak ni, buatlah rumah saya pula, kata dia. Nampak? Orang berebut pasal orang tahu bila ada ibadah maknanya ada barakah. Nampak? Jadi tempat yang ada ibadah ada barakah. Kita masuk masjid tenang, seronok rasa masuk masjid. Sebab kita tak ibadah pun duduk je duduk. Sebab itu orang di masjid tenang, boleh tidur. Pesan tak? Pergi sembahyang Jumaat, orang lelaki tenang tak? Walaupun orang ramai, tenang tidur, relax, senang tidur. Di rumah tak ada orang, tak tidur-tidur kita, gelisah kanan kiri, tengok TV dah hati kita tak lelak lagi. Nak cerita dia barakah. Sebab itu bila dia ada ibadah dalam dia tempat. Sebab itu kita pun dalam hidup bila ada ibadah ada keberkatan.
Di majlis ilmu ni ibadah lah. Bahkan Nabi suruh, idza marartum bi riyadil jannah farta', bila kau lalu taman-taman syurga, duduklah. Usia ada orang kalau tak ada tempat depan sikit. Tak apa, ceramah depan sikit tak apa. Kita konsert lagi depan. Ingat, kalau boleh bertembung muka dengan penyanyi tu. Cuba kalau ceramah bertembung muka, menggeletar kita. Ingat, rasa macam nampak hantu je tengok ustaz. Baik tu tuan-tuan tengok orang konsert nak start jom heboh ni, nak start pukul 8.30, pukul 6 orang datang dah. Pasal nak duduk yang betul-betul tepi pagar tu, yang sini ni kira kalau pagar sini tuan-tuan ni, tepi pagar tak ada orang nak duduk depan ni, nak menghadap betul tu. Tuan-tuan pernah tengok tak jom heboh? Kita datang belakang dengan ceramah jom heboh pun tak nak tengok. Kita tengok jom heboh tu, bila dia buat rancangan apa nama melodi live di jom heboh kan, si siapa nama tu, siapa dia punya alah babat tak tahu pula lah. Kita duduk dengan ceramah ni, artis pun tak kenal. Kenal saat kita ulama, kenal lah kata ya. Orang yang duduk dekat di pagar tu kalau boleh nak bertembung hidung dengan zizan, gamen rapat lagi. Cuba kalau ceramah macam itu, tak ada. Bila nak jumpa ceramah macam itu, tak ada. Tapi tak payah macam itu, kita pun payah nak ceramah. Kalau tembung hidung, benda nak cakap. Tuan-tuan sekalian, sebab itu kita nak sebut, bila sesuatu tu ada ibadah, maka sesuatu itu jadi barakah. Itu rumah jangan kita biarkan mati. Kubur ni mati, rumah jangan biarkan mati. Sebab itu di rumah bacakan Quran. Lagi kalau kita kadang-kadang yang perempuan ni duduk nyewa dengan perempuan belaka semua, jangan buat kerja. Sebab itu biar ada bacaan-bacaan Al-Quran. Tentu saya kata kalau tak sempat sekalipun kita nak baca, kadang-kadang maklumlah kita ni standard Iqra 3. Tahu standard Iqra 3? Kalau Iqra 3 ni sukatan dia A I U. Jadi kalau kita mengaji pun bunyinya gitu juga, A I U gitu. Tak, maknanya kita nak baca tu lambat, nak siap kerja lagi, nak baca lagi tak dan. Sebab tu pasang radio ke, pasang CD ke, tak pun handphone pun boleh. Dalam handphone sekarang kan canggih nak, boleh masuk dah, letak orang mengaji dalam telefon tu. Jadi sementara nak siap, nak bersolek menghadap cermin tu sampai 14 kali kita touch up tak jadi, tukar kali habis semua dah. Kan elok sambil dengar mengaji, ada barakah. Nampak? Tapi janganlah selalu telefon tu je mengaji. Takut besok akhirat telefon tu yang masuk syurga, kita tak masuk. Ya Allah, apa pula telefon aku masuk syurga ni gitu. Datuk kau mengaji pun tak nak dunia dulu. Tak kena. Tuan-tuan, ini kita nak faham ni. Benda simple je sebenarnya. Memang kita kadang-kadang nak ngaji lah, boleh lah sikit-sikit, boleh lah. Tu pun nak kena duduk, konsentrate, bertenang. Jadi kalau kelang kabut kita nak mengaji tu payah. Tak apa, buat pasang daripada radio ke, daripada telefon atau CD ke, MP3 dan sebagainya, pasang. Ada dipanggil ayat-ayat Al-Quran itu bergema, di situ datang barakah. Itu yang dipanggil Al-Mubarak. Nampak? Rumah Al-Mubarak, kilang Al-Mubarak. Ini kilang pejabat kerja Poklak. Tahu Poklak? Menteri Darah. Itu je dah kerja je. Jangan lupa minggu depan kita Poklak. Itu je lah kan? Tak ada kerja lain. Dah kenyang makan, semayang pun tidak. Elok no lah tu pejabat tu.
Ini kadang-kadang pun berlaku juga. Sebab itulah tuan-tuan, saya pesankan, jadi kalau kita pagi ni duduk dalam majlis ilmu di kilang ini, memanglah tak berapa nak selesa sangat, ya? Macam-macam bunyi dia, ya, saya baik bunyi cengkerik tadi, kan? Tapi maknanya tuan-tuan, supaya barakah tadi ada. Dan mudah-mudahan kita teruskan beramal begini, ya, makna di mana-mana pun kita mengaji, duduk sekejap, tak lama benar pun. Ceramah bukan lama, tak ada. Ini pun tak lama, ya, berapa jam? 3 jam. 3 jam. Mabuk ni datang, ya. Gila dia kata, hari ni aku datang dengan ceramah je, kata. Tak ada lama tuan, pendek je, ya. Saya berapa jam? Sejam ni, cukup lah sejam. Tak apa, mengaji ni pendek-pendek je. Susah kelang kabut, pendek sejam. Minggu depan ada lagi, ngaji lagi. Minggu depan satu lagi, ada lagi, ngaji. Tuan-tuan sekalian, kita nak cerita pagi ni bukan bab tu. Kita nak cerita sikit bab Ramadan ni, ya. Biasanya bila kita menyambut hari raya, Ramadan pun belum, dah cerita raya dah, ya. Tapi kadang pelik juga, orang kuih raya dah ada sekarang, baju raya pun dah ada. Dah tebal tak baju raya? Belum dapat gaji lagi, koman tu ya. Maknanya baju raya ada, kuih raya ada, tapi belum raya lagi. Tapi dah ada dah langsir raya, kursi raya. Tapi bila kita ucap selamat hari raya, tak boleh pula lagi. Baju raya dah ada. Yang ke boleh juga lah ucap selamat hari raya, selamat hari raya, ya. Betul, kalau kita ucap selamat hari raya, orang kata gila.